Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, jadi untuk mengatasi masalah keciciran pelajar yang tidak dapat sertai kelas daripada Google Classroom, Google Meet. Okey, jadi cikgu cuba atasi dengan kita buat video pembelajaran. Jadi untuk Google Meet, jujurnya ada pelajar yang boleh sertai dengan baik. Kalau ikutkan kehadiran kelas awak agak baik. Dia ada, kalau daripada 24 biasanya boleh pergi 22, 23, kadang-kadang 21. Tapi bagi cikgu 21, 22, 23 tetap uh, ada mereka yang sentiasa tercicir. Dan golongan ini sama. Maksudnya dia sama. Mungkin ada kekangan kat situ. Okey, yang kedua, yang sertai. Yang sen yang sertai setiap kali kelas pun sama. Saya sertai kelas tapi saya tak dapat feedback. Feedback faham ataupun tidak faham. Jadi dekat situ mungkin ada sedikit uh, dia punya talian internet mungkin delay ataupun sangkut-sangkut. Jadi mungkin mengakibatkan apabila saya cakap, kan ada orang yang memang dia akan ada delay tapi delay dia terlalu lama, kan, yang menyebabkan ada perkataan yang saya sebut mungkin hilang ataupun mungkin itulah antara sebab-sebabnya saya rasa kita cuba beralih kepada kaedah baru yang mana saya akan cuba berikan video dalam tempoh tak lama, paling lama 20 minit, uh, paling sekejap 10 minit. Biasalah saya cubalah, okey. Tapi untuk hari ini kita mula dengan objektif pembelajaran ringkas sahaja. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah dua objektif pembelajaran ringkas sahaja. Biasanya kalau kelas bersemuka, saya akan masuk satu lagi objektif pembelajaran iaitu 2.1.3, tapi untuk hari ini sebagai pengenalan saya buang 2.1.3 tu, saya ambil dua sahaja dahulu. Kalau ikutkan yang ini boleh dicapai dalam tempoh 10 minit sahaja, insya-Allah. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenal pasti bab baharu iaitu bab 2, perwakilan data. Dalam bab perwakilan data ni, awak akan jumpa nombor perduaan. Dalam nombor perduaan tu awak akan jumpa bagaimana cara nak tukar, bagaimana cara nak tambah, bagaimana cara nak tolak, dan apa sebenarnya nombor perduaan itu. Okey, jadi untuk bab yang kedua ini juga awak akan belajar berkenaan dengan apa, size file bagi sesuatu image, size file bagi sesuatu audio. Okey, jadi nanti kita akan pergi satu persatu. Hari ini kita akan masuk dua objektif pembelajaran ringkas sahaja iaitu mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Okey, mungkin awak pernah dengar nombor perduaan, awak pernah dengar nombor perpuluhan. Okey, mungkin tak pernah dengar, mungkin tak pernah kenal, kan? Okey, jadi hari ini juga kita nak menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Jadi untuk tukar dia kena kenal dahulu. Kalau tak kenal tak boleh tukar. Jadi dia kita kena kenal sifat dia dahulu. Kita kena kenal dahulu bagaimana dia punya nombor perduaan. Bagaimana nombor perpuluhan. Okey, baik. Jadi kita tengok dahulu definisi bagi nombor perduaan. Alright. Jadi isyarat elektrik boleh wujud dalam keadaan on dan juga off. Kan? Jadi kita tahu kat situ. On bagi isyarat elektrik, kita buat barangan elektrik itu berfungsi. Maksudnya kita hantar satu isyarat, on maksudnya dia bergerak. Maksudnya dia berfungsi. Kalau off maksudnya dia tidak berfungsi. Senang je kan, kalau kita nak kipas on. Maksudnya kita tekan button on, dia berfungsi. Kipas tu bergerak. Okey, jadi digit kosong ni sebenarnya untuk mewakili sebagai off dan satu untuk mewakili on. Okey, jadi satu mewakili on, kosong mewakili off. Okey. Jadi suatu program komputer adalah suatu set arahan. Okey, cuma setiap set arahan akan diterjemahkan kepada kod mesin yang menggunakan kod perduaan.
Okey, baik. Macam gini. Okey, dalam komputer, kalau kita guna isyarat elektrik macam biasa kan, on off. Dalam komputer dia tak pakai on off. Okey, dia tak pakai on off. Okey, dia tak ada on off on off. Okey, dia tak ada perkataan tu, tapi dia ada on off tu, cuma dia diwakili oleh yang ini. Diwakili oleh kosong untuk off dan juga satu untuk on. Ini saya ulang balik, saya bagi tahu, takut awak confuse tadi. Okey, dalam komputer, dalam kehidupan kita seharian biasa gini, kita guna on off kan. Dalam komputer dia ada on off tu. Ada. Cuma dia tidak guna perkataan on off itu. Dia guna kosong untuk off. Okey, kosong untuk off dan juga satu untuk on. Jadi itu di dalam komputer, itulah dia gunakan dia. Maksudnya awak tahu, satu off, satu on, kosong off. Maksudnya dia benda yang sama lah. Dia tak guna on off secara tulisan macam gitu. Alright. Dalam kehidupan seharian biasa kita guna on off kan. Okey, baik. Jadi suatu program komputer adalah satu set arahan. Yang mana arahan tadi setiap apa sahaja program komputer dia merupakan satu set arahan. Ni. Okey, ni suatu program komputer dia merupakan satu set arahan. Jadi set arahan tadi, bagaimana komputer nak buat kerja dia, okey, bagaimana komputer nak baca set arahan tadi, okey, dia baca dengan menggunakan kod perduaan. Okey, dia baca dengan menggunakan kod perduaan. Kod perduaan tu yang mana? Yang tadi lah. Okey, yang nombor 0 dengan 1 tadi. Okey. Jadi dia tak baca dengan benda lain. Okey, sebab tak kisahlah awak ada satu program komputer, tak kisah apa saja program. Okey, dia merupakan satu set arahan kepada komputer. Okey, jadi set arahan ni dia set arahan akan diterjemahkan kepada kod mesin yang menggunakan kod perduaan. Okey, barulah komputer tu boleh buat kerja. Okey, sebab dia punya komputer dia hanya akan baca on 01 01. Dia punya cara dia baca tadi. Okey, cara dia baca program komputer tersebut untuk dia laksanakan. Alright. Jadi cikgu harap definisi tu jelas kat situ. Dekat situ kan. Okey, baik. Jadi nombor perpuluhan. Alright. Nombor perpuluhan yang tadi lah objektif pembelajaran kita yang pertama, awak kena kenal nombor perpuluhan ni apa. Nombor perpuluhan ni apa sebenarnya. Nanti kan. Okey, jadi nombor perpuluhan ni dikenali sebagai sistem asas 10. Okey, dikenali sebagai sistem asas 10. Alright. Nombor perpuluhan, sistem asas 10. Okey, ataupun dia juga boleh disebut sebagai decimal. Okey, decimal number. Decimal. Sekejap cikgu tukar dia punya dakwat. Dia warna tak nampak. Okey, ni. Decimal number. Alright. Jadi, kerana terdapat digit 0 hingga 9 pilihan. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada pilihan daripada 0 sampai 9. Yang ini nombor apa? Ini nombor yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya tahun ini tahun 2021. Okey. Contohnya apa? Yang kita bincang dulu contoh yang dia bagi dalam ni. Okey, contohnya 2017. Okey, 2017. Okey, untuk nombor perpuluhan, dia guna yang ni. Okey, 10 kuasa 0. Okey, 10 kuasa 0. Yang kuasa 0 semua satu lah. Okey. Ni 1. Okey, 10 kuasa 1, 10. Sekejap cikgu tukar dia punya ni. Okey, ni 10 kuasa 2, 10 kuasa 2, 10 darab 10. 10 darab 10. 100 lah. Okey, jadi yang ni 10 darab 10 darab dengan 10. 10 kuasa 3. Maksudnya 1, 2, 3. Jadi kat sini 1000.
Alright. Tu sebab bila awak tengok sini kan. Okey, 2000 sebab tu awak sebut 2017. Sebab yang ini 7 ni. Okey. Okey, yang ini 7 ni jap Dia punya cikgu punya ni kecil. Okey. Jadi untuk 7 ni ini yang kita tengok kan. Ini 7 ni kita panggil sebagai apa? Dalam matematik awak sebut SAR kan. SAR 1. Okey, jadi yang ni 10 kuasa kosong. Kosong tu 1 lah. Maksudnya 7 darab 1, 7 lah. Okey, 7. 7 darab 1, 7 lah. Okey, yang ni 10 kuasa 1. Okey, 10 kuasa 1, 10 darab dengan 1, 10 lah. Okey, 10 darab 1, 10. Maksudnya 2017 tadi. Okey, 1 ni darab dengan 10, maka 10. Okey, jadi kosong berada dekat ratus. Maksudnya 10 darab 10 bersamaan dengan 100, maka kosong darab 100, jawapan dia kosong lah. Okey, jadi yang ni berada dekat ribu. Sebab tu awak sebut 2000 kan. 2000. Kalau dia punya ni 2000 sebab dia berada dekat ribu. Okey, jadi yang ni sebab dia jadi 2000 sebab 2 darab dengan 1000. Okey, dari mana datangnya 1000? Inilah 10 darab 10 darab 10 bersamaan dengan 1000. Jadi 2 darab 1000 bersamaan dengan 2000. Okey, 2000. Jadi kalau kita total semua sekali, 2000 tambah kosong tambah 10 tambah 17, dia akan dapat 2017. Okey. Contoh lain. Contoh lain Okey, contoh lain. Okey, baik, kita pergi tengok contoh seterusnya. Okey. Kita tengok contoh dalam ni Sekejap Ni cikgu punya kelas tadi. Okey. Contoh lain. Contohnya awak nak nombor apa 5620. Samalah tadi. Okey, untuk nombor perpuluhan, kita guna tabel ni. Okey, maksudnya awak 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. Yang ini kalau dalam buku nanti awak jangan buat macam saya ni. Awak guna pembaris. Kalau tak nanti cikgu kata, okey, buat balik. Alright. Nanti okey, ni 10 kuasa 3, 10 kuasa 4. Alright. Jadi 10 kuasa kosong 1. Ni saya buat nilai dulu supaya awak lebih jelas. 10 kuasa 1 maksudnya 10 darab dengan 1. Okey, 10 darab 1 10 lah. Okey, 10 darab 10, 10 kuasa 2, 10 kuasa 2, 10 darab 10. 100. Okey, 10 kuasa 3, 10 kuasa 3, 10. Awak jangan 10 kuasa 3, 10 kau darab dengan 3. Itu memang salah. Okey, 10 darab 3 baru 30. Okey, 10 darab 10 darab 10. Jadi 10 darab 10, 100 darab 10, 1000. Okey, yang ni 10 darab 10. Okey, darab 10 darab 10. Awak kira berapa? Sebab ini saya tak guna. Okey, tapi seterusnya gitulah. Macam dah 1000, 10,000. Gitulah kan. Okey, baik. Jadi yang ni yang kita gunakan sehari-hari. Sebab tu dia baca 5620. Okey, kosong. Kosong darab dengan 1. Kan? Kosong darab dengan 1. Kosong lah. Kan? Okey, jadi 2. Ni 2 kan? Ni saya akan tengok macam ni. Okey, 2. 2 darab dengan 10. 20. Okey, 2 darab dengan 10, 20. Okey, 6. 6 darab dengan berapa? 6 darab dengan 100. 600. Okey, 5. 5 darab dengan berapa? 5 darab dengan 1000. 5000. Jadi kalau kita tengok total semua sekali kan. 5000 tambah 600 tambah yang ni 20 tadi kan. Okey, 20 tambah kosong. Okey, jadi 0265.
5620. Sebab tu awak sebut 5620. Sebab tu bila kalau katakan kita ada angka lebih besar kan, katakan sini 1 kan. Kita takkan sebut 1500. Tak gitu kan. Kita sebut 15620. Sebab 1 ni berada pada puluh ribu. Sama juga kalau dia berada pada nilai yang seterusnya. Dia akan jadi 100. Sebab dia berada pada nilai mungkin 10 kuasa 5, mungkin 10 kuasa 6. Sebab nombor kat sini dia panjang lagi lah. Okey, mungkin sini 10 kuasa 5, 10 kuasa 6, okey, 10 kuasa 7. Yang ni dia sebab yang ni dia tak dibincangkan lama sangat dalam silibus lah. Okey, jadi saya nak awak jelas. Ini nombor yang kita gunakan sehari-hari. Yang itu nombor perpuluhan. Jelas. Boleh Okey, baik. Jadi sekejap kita clear dulu. Nanti lepas ni kita nak contoh lain pula. Okey, itu nombor perpuluhan. Maka kalau saya sebut kan, okey, nombor perpuluhan apa? Itulah nombor perpuluhan. Okey, jadi nombor perpuluhan ni tadilah, maksudnya dia akan ada nilai 5, akan ada nilai 6, akan ada nilai 7, akan ada nilai kosong, akan ada nilai 1. Maksudnya kalau saya bagi, okey, seorang bagi contoh nombor perpuluhan. Okey, akan ada bagi contoh 5320, 5890, 3220, 2021. Okey, sebab itulah nombor perpuluhan. Okey, kemudian apa yang dimaksudkan dengan nombor perduaan? Okey, nombor perduaan ialah dikenali sebagai sistem asas 2 kerana terdapat 2 pilihan digit. Nombor perduaan dia tak ada nombor 3. Okey, jangan awak kalau saya bagi tahukan contoh awak. Okey, beri saya contoh nombor perduaan, awak pun bagi tahu. 3552. Memang confirm salah lah. Okey, sebab saya dah bagi hint di awal tadi. Nombor perduaan hanya melibatkan 2 sahaja, iaitu kosong, kosong dan juga 1 sahaja. Okey, dia tak ada 3. Okey, maksudnya dia 01, 10, 10. Sebab tadi apa kata tadi? Kosong mewakili off, 1 mewakili on. Okey, sistem perduaan juga dikenali sebagai sistem asas 2. Okey, inilah. Okey, dia dikenali sebagai sistem asas 2. Okey, kerana terdapat 2 pilihan digit, iaitu kosong dan juga 1. Kosong, 1. Okey, nilai digit contohnya 1011. Okey, jadi untuk nombor perduaan, kalau tadi kita pakai decimal number tadi, 10 kuasa 1, 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. Kalau untuk nombor perduaan, dia ada juga tapi dia guna yang 2 punya. Maksudnya 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, okey, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Yang ni saya guna awak ingat sehingga 2 kuasa 7 ke 8 macam gitulah. Nanti cikgu bagi tahu lagi lagi. Okey, 2 kuasa kosong macam biasa 1, 2 kuasa 1, 2 darab 1, 2. 2 kuasa 2, 2 darab 2, 4. Okey, 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2, maksudnya 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Okey, 2 kuasa 4, 2 darab 2, darab 2, darab 2. Maksudnya 16 lah. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Okey, ni 16. Alright, cantik kat situ kan. Okey, jadi ini dia punya nilai tadi. Katakan dia bagi contoh, nilai digitnya 1011. 1011. Maka sini kan, awak nak letak, ni kan, ni 1 ni kat sini lah. Jangan awak letak 1 ni kat ujung sekali. Okey, dekat 2 kuasa kosong tu maksudnya yang ni kan. Okey, 1011. Yang 1 ni berada di 2 kuasa kosong lah, yang ujung sekali. Okey, 1011, maka kalau kita nak tukarkan dia kepada nombor perpuluhan selepas ini. Okey, semua saya nak bagi tahu dulu. Macam ini dia dah tukar ni. Ini proses dah nak tukar dah ni. Ini kita abaikan dahulu. Sebab saya nak awak kenal dulu sekarang ni. Objektif pembelajaran yang pertama, kita kenal dahulu. Kenal nombor perpuluhan, kenal nombor perduaan. Kalau saya bagi tahu contoh, berikan contoh nombor perduaan, okay, awak pun sebutlah 101111. Betul.
Berikan contoh nombor perduaan. 10, 1035. Tu memang dah salah lah. Kita kenal. Maksudnya awak kenal kat situ. Okey, berikan contoh nombor perpuluhan. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5. Tu betul. Alright. Jadi, kita tengok objektif pembelajaran yang kedua. Yang ini baru kita masuk menukar nombor perduaan. Sebab tadi, ada di bawah tadi dia menukar dah tadi. Tapi saya tak nak masuk yang tu. Okey, menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan, nilai tempat dalam sistem perduaan ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Yang saya dah buat tadi. Okey, setiap nilai tempat nombor perduaan adalah 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Okey, tak faham kita tengok contoh. Okey, yang ini kan. Sekarang ni ini nombor apa? Ni, ini nombor perduaan awak. Sekarang ni kita nak tukar daripada nombor perduaan jadi nombor perpuluhan. Bagaimana caranya kita nak buat? Okey, sebab tu saya bagi tahu tadi. Yang ni kan. Okey, ni nilai dia. 10, 11, 10, 10. Jadi nilai dia ni kan. Okey, ni 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7. Okey, baik. Okey, jadi 2 kuasa 0, 1 kan. Jadi ni 0 darab dengan 1, jawapan dia 0. 1 darab dengan 2, jawapan dia 2. 0 darab dengan ni 4, jawapan dia 0. 1 darab dengan 8, jawapan dia yang ni 8. Okey, 1 darab dengan 16, jawapan dia 16. 1 darab dengan 32, jawapan dia 32. Okey, 0 darab dengan 64, jawapan dia 0. Okey, 1 darab dengan 128, jawapan dia 128. Jadi, awak total semua sekali yang ada nilai ni lah. Kalau nak total yang kosong ni boleh juga. Ambil 128 tambah dengan 0. Jadi kalau tak nak tambah pun tak apa sebenarnya. Tak payah tambah lah kan. Dah kosong, memang kosong lah. Okey, jadi 128 tambah 32, ni 32, tambah 16, tambah 8, tambah 2, jadi jawapan dia 186. 186 tu apa? 186 itu ialah nombor perpuluhan. Objektif kita tadi, nak capai, nak tukar nombor perduaan pergi nombor perpuluhan, dah tercapai. Okey, jadi contoh lain. Okey, contoh lain. Contoh lain contoh lain. Tak faham lagi. Okey, contoh lain. Saya bagi contoh lain. Okey, katakan awak, tapi saya tak ada kalkulator ni. Nanti awak tolong kira nanti. Okey, katakan awak ada nilai 1, 1, 0.